Program advokasi jalan raya terus dipergiat bagi memastikan keselamatan pengguna sekaligus mengurangkan kes kemalangan maut khususnya pada musim perayaan. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Kun Salam berkata, usaha itu penting susulan peningkatan jumlah kenderaan dan pergerakan trafik menjelang sambutan perayaan. Kalau kita ikut statistik, jumlah kemalangan 2024 adalah 20,828. Dan ini kalau ikut statistik ini, kemalangan yang maut kalau di Sabah sahajalah 2024 adalah setakat 281 dan kemalangan yang parah 190. Kemalangan yang ringan 231 dan jumlah kemalangan yang rosak kereta ini parah lagi ni 20,128. So saya ingat setakat Jun 2025 jumlah kemalangan pun sudah 10,300. Beliau ditemui RTM pada kempen kesedaran keselamatan jalan raya sempena Hari Natal peringkat negeri di Pekan Kundasang. Dalam program sama, 50 topi keledar turut diagih kepada pengguna motosikal di kawasan tersebut. Datuk Joaquim mengingatkan pengguna jalan raya agar sentiasa mengutamakan keselamatan termasuk tidak memandu di bawah pengaruh alkohol. Selain melakukan pemeriksaan kenderaan secara menyeluruh sebelum memulakan perjalanan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah merekodkan 1,863 kes kebakaran bagi tempoh Januari hingga Disember tahun ini. Daripada jumlah itu, kebakaran bangunan dan isi rumah merekodkan jumlah tertinggi dengan 483 kes. Kebanyakannya berpunca daripada litar pintas. Berpunca daripada elektrik iaitu 165 kes pada tahun 2025. Jadi pada tahun 2024 dan 2023 pun kebakaran melibatkan berpunca daripada elektrik yang paling tinggi. 158 pada tahun 2024 dan pada tahun 2023 105 kes. Jadi sebenarnya meningkat sedikitlah. Ketika ditemui di Ibu Pejabat JBPM Sabah, Lazilman menasihati orang ramai agar sentiasa mematikan suis elektrik, terutama sepanjang musim perayaan atau ketika meninggalkan rumah untuk tempoh lama sebagai langkah pencegahan kebakaran. Menjelang sambutan perayaan Krismas, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia meramalkan keadaan cuaca di negeri ini pada tahap baik. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah Dr. Chai Muifat, keadaan ini dipengaruhi oleh tiupan angin monsun timur laut yang agak lemah di rantau Sabah, sekaligus mengurangkan risiko berlakunya cuaca buruk. Berdasarkan kepada analisis terhadap model-model cuaca terkini, menunjukkan keadaan cuaca pada hari Krismas dijangkakan pada sebelah pagi keadaan cuaca adalah cerah di semua daerah kecuali di daerah Kinabatangan dan Ladatu yang dijangka akan berlaku hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, keadaan cuaca lebih lembap dengan dijangkakan berlakunya berpetir di beberapa tempat di negeri Sabah. Pada sebelah malam pula, cuaca lebih tertumpu di bahagian pedalaman Sabah, manakala bahagian-bahagian lain dijangka cuaca baik. Beliau berkata dalam tempoh beberapa hari akan datang, Met Malaysia tidak menjangkakan berlakunya hujan berterusan atau cuaca buruk di mana-mana daerah di negeri ini. Beliau ditemui pemberita di Pejabat Meteorologi Sabah. Koperasi Pembangunan Desa KPD mencatat prestasi jualan memberansangkan apabila berjaya melebihi sasaran jualan bagi tahun 2025. Setakat November lepas, KPD mencatatkan jualan RM99.9 juta ringgit berbanding sasaran jualan RM99.8 juta ringgit. KPD juga konsisten menyumbang dividen RM1 juta setiap tahun kepada kerajaan negeri sejak 2019, iaitu satu rekod membuktikan kestabilan kewangan dan tadbir urus berkesan agensi berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI Datuk Jamawi Jaafar berkata, pencapaian itu membuktikan keupayaan KPD sebagai pemacu ekonomi desa, sekaligus memberi isyarat jelas bahawa sektor pertanian mampu menjana keuntungan jika diurus secara sistematik.
Satu pencapaian yang memberikan satu signal kepada masyarakat di luar sana bahawa bidang pertanian ini adalah satu bidang yang boleh memberikan keuntungan perniagaan jika diuruskan dengan cara yang sistematik, dan satu pencapaian yang amat memberangsangkanlah untuk KPD. Dan mereka juga mempunyai perancangan jangka masa panjang untuk 2026. Dato' Jamawi ditemui media selepas merasmikan pasar harian serta Sunset Deck KPD Avenue di Kota Kinabalu. Tahun depan, KPD menyasarkan jualan RM100 juta sejajar dengan perancangan jangka panjang dan penambahan promosi, termasuk memanfaatkan media sosial serta aktiviti ekonomi 24 jam di KPD Avenue melalui pasar borong, pasar harian dan pusat makanan. Cadangan menaik taraf Dewan Masyarakat Tun Fuad Steven Penampang akan dibawa ke peringkat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah. Ia susulan terdapat infrastruktur sukan di Dewan tersebut usang dan tidak selamat digunakan. Ahli Parlimen Penampang Dato' Iwan Benedict berkata, naik taraf Dewan tersebut penting bukan sahaja untuk keselesaan atlet, malah sebagai persediaan jangka panjang bagi membolehkan Penampang menjadi tuan rumah kepada kejohanan sukan Sabah Saga pada masa hadapan. Hari ini saya mendengar daripada beberapa pengurus jurulatih karate, jurulatih taekwondo, pengurus bola keranjang, pengurus dan jurulatih badminton yang menyuarakan kepada saya keperluan untuk tempat latihan dalam ketiadaan Dewan Masyarakat yang dalam keadaan usang dan tidak selamat digunakan, maka tidak ada Dewan yang boleh digunakan untuk latihan tertentu, terutama badminton dan ketiadaan fasiliti sukan seperti bola keranjang. Saya akan bawa ini kepada perbincangan tindakan daerah. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penghargaan dan penyerahan insentif kepada pengurus dan atlet sukan Sabah bagi pasukan Penampang di Dongongon. Terdahulu, Dato' Iwan menyampaikan insentif dan penghargaan kepada pengurus serta atlet Saga Penampang yang telah mempamer prestasi cemerlang selepas memenangi 45 pingat secara keseluruhan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terima kunjungan Konsulat Jeneral Republik Korea KCG Kota Kinabalu dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua pihak serta meneroka kerjasama strategik demi pembangunan serantau dan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan diketuai Konsul Jeneral KCG Choi Bong Kyu. DBKK menerusi perkongsian di laman Facebook memaklumkan kedua-dua pihak telah mengadakan perbincangan secara konstruktif merangkumi beberapa bidang utama. Antaranya usaha bersama dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan bandaraya. Selain membincangkan peluang kerjasama strategik dalam bidang ekonomi, pelancongan, pembangunan modal insan dan program komuniti. Ini sejajar dengan aspirasi Kota Kinabalu sebagai bandar raya bertaraf antarabangsa yang berdaya saing, inklusif dan lestari. DBKK turut menyambut baik komitmen KCG dalam memperkukuh hubungan dua hala lebih strategik dan berimpak tinggi. Kebajikan dan pembangunan pendidikan pelajar di kawasan Parlimen Sepanggar terus diberi perhatian. Antara inisiatif dilaksana penyediaan tuisyen percuma kepada calon sijil pelajaran Malaysia SPM serta sokongan awal kepada kanak-kanak yang bakal memulakan alam persekolahan. Pengarah Parlimen Sepanggar Asim Jamat berkata, inisiatif itu sebahagian daripada usaha berterusan Ahli Parlimen Sepanggar Dato' Mustafa Sakmut bagi memastikan lebih ramai pelajar di Sepanggar mendapat manfaat secara langsung. Kita akan adakan program bergunting rambut percuma pula untuk warga Sepanggar, kanak-kanak Sepanggar. Lepas itu kita akan adakan percuma juga back to school kepada yang nak masuk tahun 1 pada tahun hadapan. Lepas itu kita akan adakan tuition percuma pula kepada pelajar-pelajar SPM yang akan menduduki perawatan SPM. Jadi asalnya ialah untuk kita kembali kepada komuniti dan menyumbang kepada komuniti. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Khatan Perdana di Masjid Pekan Menggatal.
Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Fazril Hisham Afandi. Salam Malaysia Madani.